Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sanraj. Untuk perkembangan semasa dari Parlimen, langsung bersama Sazwani Samsu. Silakan. Ya, Cumi, sidang Dewan Rakyat diberi maklum selaku negara pengemudi Persidangan ASEAN 2025, Kuala Lumpur komited selesaikan isu berkaitan Laut Cina Selatan. Komitmen dizahirkan menerusi pelbagai libat urus, termasuk menjadi negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China sehingga 2027. Ia antara lain melibatkan rundingan draft kod tata cara bagi mengelakkan konflik serta ketegangan di kawasan berkenaan berlarutan. Malaysia berazam kita sebagai negara yang penyelaras dengan China untuk 3 tahun akan datang ini, kita cuba sedaya upaya untuk kita memuktamadkan Code of Conduct di Laut Cina Selatan, di mana dia akan secara konstruktif semua pihak bersetuju dan dia akan digundingkan dengan cara terbaik, dan ini akan menjadi dokumen panduan untuk semua pihak berkenaan Laut Cina Selatan. Beliau turut memaklumkan kepengetahuan Dewan kunjungan 2 kapal tentera dari China bersama pelajar Naval University of China ke Pelabuhan Pulau Pinang dibuat mengikut permohonan diplomatik daripada kedutaan China dan tidak melanggar sebarang peraturan Malaysia. Dalam pada itu, Dewan hari ini turut diberi maklum hasil penuh siasatan insiden lubang benam di Jalan Masjid India dan laporan penilaian geoteknikal di kawasan sekitar kini dalam peringkat akhir penelitian pelbagai agensi. Kedua-dua laporan itu bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum sebarang keputusan diambil. Bagi laporan penilaian geoteknikal, ia melibatkan penemuan hasil daripada penggunaan teknologi seperti ground penetrating radar dan juga microgravity testing untuk memastikan kestabilan tanah di kawasan berisiko, termasuklah kawasan Central Business District yang Kuala Lumpur, dan kajian ini membantu dalam mengenal pasti sekiranya masih ada kawasan yang mungkin terdedah kepada masalah lubang benam di masa hadapan. Untuk jangka panjang, DBKL juga katanya akan melaksanakan penyiasatan tanah mendalam serta ujian makmal untuk memastikan struktur tanah stabil dengan laporan geoteknikal oleh jurutera bertauliah untuk kawasan dikenal pasti berisiko. Baik, ini pula mengenai Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan. Kami difahamkan Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan sedang memperkemas bidang kuasa jenayah bersama jabatan di peringkat negeri. Keperluan itu bertujuan menangani pertindihan serta konflik melibatkan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil, sekaligus memperkasa institusi kehakiman dan syariah negara. Umumnya usaha-usaha dan kajian telah dijalankan dan telah pun dilaksanakan. Namun begitu, untuk penambahbaikan dari aspek mengelakkan pertindihan ini, kita ada beberapa inisiatif yang masih kita tunggu, seperti mana yang dimaklumkan bahawa sebelum ini telah ada jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN Dewan Undangan Negeri menggubal Undang-Undang Islam. Itu pun akan melihat aspek ini. Dalam pada itu, semua ahli parlimen diingatkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan hingga 11 November ini. Peringatan yang dipertua Dewan ini bagi membantu mengetahui tahap kesihatan masing-masing pada peringkat awal, seterusnya membolehkan langkah pencegahan segera diambil. Selain itu, Tan Sri Dr. Johari turut memaklumkan Parlimen Malaysia telah melaksanakan projek pemasangan tenaga suria iaitu sistem fotovoltaik suria dalam usaha menyokong dasar berkaitan tenaga boleh diperbaharui. Baiklah Cumi, demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Cumi di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Sazwani. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.